Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada hari ini untuk kelas PDPR bersama Ustazah Amalina, iaitu pada hari ini, iaitu hari Selasa. Jam tu Ustazah tak ubah. Jam tu kita akan ubah pada hari ini pada jam 3 hingga 4 petang untuk mata pelajaran Jawi. Ustazah pasti semua sudah dapat buku tahun 5 dan tahun 6 sudah dapat buku buku yang kulit warna biru, buku IM Jawi bersama dengan kad IM Jawi. Muka depan dia macam ni dan muka belakang dia macam ni. Kita teruskan dengan tajuk hari ini. Untuk minggu lepas siapa yang belum hantar boleh hantar dengan segera. Siapa yang dah hantar tu tahniah saya ucapkan. Untuk hari ini kita akan belajar masuk kepada tajuk baru, iaitu masuk kepada ejaan mengikut hukum. Ejaan mengikut hukum. Ejaan mengikut hukum apa? Awak kena ingat kaedah dia. Awak kena ingat kaedah. Kalau awak tak ingat kaedah, awak tak akan boleh buat. Dia lain dengan ejaan lazim. Ejaan lazim ni contohnya kalau alif sama dengan A sama dengan alif, B sama dengan ba, macam tu je. Tapi kalau untuk ejaan mengikut hukum, awak kena ingat ada kaedah-kaedah dia. Kalau ejaan macam ni macam mana? Ejaan macam ni macam mana? Ejaan macam ni macam mana? Jadi awak kena ingatlah. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tajuk ejaan mengikut hukum ni untuk tajuk yang pertama. Dia ada 5 semua ejaan mengikut hukum. Ada 5. Yang pertama AA, yang kedua Ka dan Ga, yang ketiga Aha, yang keempat Ewa dan Iwa, dan yang kelima 3 suku kata atau lebih. Jadi untuk hari ini kita akan belajar AA sahaja dulu. Untuk AA, kita tengok ringkasan di sini, di kad tu. Tengok ringkasan di kad. AA, DRLWNG. Apa itu DRLWNG? D melambangkan dal, R melambangkan ra, L padanan dia lam, W padanan dia waw, NG padanan dia nga. D sama dengan dal, R sama dengan ra, L sama dengan lam, W sama dengan waw, NG sama dengan nga. Apa penerangan dia? Hanya berlaku di akhir sahaja. Hanya berlaku di akhir. Gariskan. Akhir. Suku kata terbuka. Dengan syarat berlaku di akhir. Akhir pula, akhir sekali dia tu adalah suku kata terbuka. Suku kata terbuka ni apa? Suku kata terbuka, akhir dia tu mesti ada huruf A. Suku kata terbuka ni adalah A, E, I, O, U dua akhir. Tapi syarat AA ni apabila akhir dia tu adalah huruf A. AA. Ada alif di akhirnya. Ada alif di akhirnya jika ada huruf konsonan terakhir. Tengok apa di sini. Tengok yang pertama DRLWNG. Bawa. Saya tunjuk ringkasan di sini. Bawa. Akhir dia apa dia? Akhir dia ni. Akhir dia adalah huruf A. Suku kata terbuka. Ba, suku kata pertama. Ba, suku kata pertama. Wa, suku kata yang kedua. Akhir dia ni adalah suku kata terbuka. A. Dengan syarat sebelum dia tu adalah huruf A. Jadi sudah contoh sama. Sekejap. Apa dah? Bawa. AA kan ni? AA. Tu maknanya AA. AA. Kalau contoh bawah. Bawah.
Bukan AA sebab akhir dia adalah huruf konsonan. Bukan AA lah sebab akhir dia huruf konsonan. Okey, jadi tajuk AA ni yang ni lah sebab akhir dia huruf vokal. AA. Yang ni bukan AA deh sebabnya akhir dia dengan huruf konsonan. Jadi bila berakhir dengan huruf konsonan bukan di bawah tajuk AA. Okey, tengok kembali balik. Bukan tajuk AA. Okey. Jika tiada di RLWNG, maka tiada huruf alif di akhirnya. Okey, contohnya sama jika ada homograf. Okey, dia ada 3 semua. 1, 2, 3. 3 semua kategori dia. Okey, tengok contoh. Okey. Hukum AA di RLWNG iaitu dal, ra, lam, waw, nga. Okey. Kedua-dua vokal A dilambangkan dengan huruf alif apabila suku kata akhir bermula dengan huruf konsonan di RLWNG. Okey, contoh tengok yang pertama. Okey, tengok perkataan yang ke-135. Dada. Okey, AA ke tak ni? AA lah ke? Sebabnya berakhir dengan huruf vokal. Okey, AA. Okey. Tengok di sini, tengok konsonan terakhir dia. Konsonan terakhir dia ke apa? Huruf D. Konsonan terakhir dia huruf D. D ada tak sini? Ada tak sini? D. D sama dengan huruf dal. Ada tak sini dal? Ada. Bila ada, maka A ni kena ada padanan. Okey, D sama dengan dal. A sama dengan alif. D sama dengan dal. A sama dengan huruf alif. Okey. Macam tu. Okey, tengok yang kedua. Okey, pening lagi tu. Okey, tengok yang kedua, B pula. Apabila suku kata akhir tidak terdapat huruf konsonan di RLWNG, maka huruf alif tidak dilambangkan. Okey, maknanya gana. Okey, tengok sini. Mana? AA tak ni? AA ke? Mana? Itu AA. Okey. Tengok konsonan terakhir dia huruf apa? Huruf N. N ni ada tak di RLWNG? Ada tak? Ni NG bukan N. NG ni nga. Bukan N. N ni sama dengan nun ya. Okey, ada tak di sini di RLWNG? Ada tak huruf N di sini? Tak ada kan? Bila tak ada, maka A terakhir dia kena potong. Bila kena potong, maka tiada padanan huruf. Okey, jadi awak kena tulis yang tidak potong saja. M sama dengan mim. Okey, A sama dengan alif. N sama dengan nun. Macam tu jawapan dia. Okey, faham? Faham? Dengan syarat kena duduk akhir. Dengan syarat kena duduk di akhir. Okey. Tengok yang ketiga, C pula. Sekiranya terdapat homograf. Homograf ni apa? Ada maksud lain. Ada perkataan lain yang sama ejaan dia. Atau kata serapan asing. Ataupun kata serapan bahasa Inggeris. Tak boleh. Kalau papa ke mama ke tak boleh. Sebab bahasa asing. Dia nak betul-betul bahasa Melayu sahaja. Okay, maka huruf alif hendaklah dilambangkan kecuali ejaan tradisi. Ejaan tradisi ni ke apa? Ejaan tradisi ni adalah ejaan yang kekal daripada dulu sehingga sekarang. Okey, itu tradisi. Okey. Tengok 147 puasa. Okey, tengok 147 puasa. Okey, puasa. AA ke? AA ke? Bila AA, tengok konsonan terakhir. Konsonan terakhir dia huruf S. Okey, konsonan terakhir dia huruf S. S ada tak di RLWNG? S ada tak sini? Tak ada ke? Bila tak ada sini, maka kena potong. Tak ada sama dengan kena potong. Cuba eja dulu. Okey, cuba eja dulu. Okey, cuba eja dulu. Okey, P sama dengan pa, U sama dengan waw. A sama dengan, okey silap. A sama dengan alif. S sama dengan sin. Okey. Kita boleh baca tak lain ni? Puas.
Bila ada perkataan lain tu perkataan bahasa Melayu, maka awak kena letakkan kembali huruf alif. Letakkan kembali huruf alif. Jadi tak perlu potonglah. Okey, letakkan kembali huruf alif. Puasa. Okey. Sama juga dengan siapa? AA ke? AA ke? Lepas tu P pula tak ada pun DRLWNG. Kalau tak ada DRLWNG, maka kena potong, kan? Tetapi bila awak potong, apa perkataan lain dia akan baca? Siap. Maka awak kena bubuhkan alif. Okey. Sebab apa? Sebab bila ada perkataan lain ataupun ada maksud lain yang dia bahasa Melayu juga, maka yang ejaan sama tu kena tambahkan alif bagi yang potong. Okey, boleh? Jadi, kena tambahkan alif bagi yang potong. Okey, boleh Okey, tengok seterusnya. Okey, plaza. Plaza ni bahasa apa? Bahasa asing. Bahasa asing. Bila bahasa asing, bahasa Inggeris, walaupun AA, maka kena ada padanan dia. Plaza. Plaza. Tak payah potong lah. Okey. Kemudian, okey, maka. Maka kepada yang ni ejaan tradisi. Yang ni ejaan tradisi. Maka, pada dan kepada. Ejaan tradisi. Okey, 3 tu lah. Okey, jadi awak kena ingat 3. Contoh, saya akan bagi contoh. Okey, tengok contoh. Okey, saya akan bagikan 3. Okey, yang pertama ada di dalam. Wow. Okey, saya akan tulis bahasa Melayu sekali. DRLWNG. Okey. Yang kedua. Okey. Tiada. WNG. Okey, yang ni pula bahasa Inggeris. Kemudian perkataan lain. Okey, saya bagi perkataan pula. Okey, bagi perkataan contoh yang pertama. Bukan. Okey. La. Okey, yang ni ya. Yang ni pa. Okey, yang ni buaya. Okey, buaya. Okey, tengok sini. Okey, semua AA kan? AA. Okey, semua AA. Tengok situ. Okey, tengok yang pertama dulu. Okey, tengok yang pertama dulu. Okey, awak kena tengok lepas awak tengok AA tu, awak gariskan AA. Sebab awak kena tahu tu di bawah tajuk AA. Okey, gariskan AA belakang tu. Lepas tu yang kedua, step yang kedua, awak kena tengok konsonan terakhir dia. Maksudnya sebelum A yang terakhir. Ni huruf L. Huruf L ada tak atas ni? Bila ada atas ni, maka A ni kena ada. Okey, jadi tulislah macam biasa. B sama dengan ba. Okey, A sama dengan alif. L. A. Lam alif lalu. LA sama dengan lam alif. Okey, tengok yang kedua. AA. Tengok yang kedua. AA juga. Tetapi tengok huruf konsonan terakhir dia. Tengok konsonan terakhir dia. Okey, tengok konsonan terakhir dia.
Kita tengok konsonan terakhir dia. Sekejap. Padam pula dah. Kita tengok konsonan terakhir dia. Huruf Y. Y ni ada tak atas ni? Tak ada kan? Bila tak ada, potong. Bila tak ada, potong. Okey, tulis sa. Okey. Tengok yang ni pula bahasa Inggeris kan? Bila bahasa Inggeris tak payah fikir panjang, terus tulis ikut padanan dia. Papa. Okey, yang ni pula buaya, bahasa Melayu. Lepas tu Y ni tak ada pula dalam ni. Tak ada dalam ni, maka kena potong. Tengah buat dulu. Bu. Alif Y sama dengan ya. Ada tak perkataan lain? Ada tak perkataan lain? Ada ke? Apa dia? Bu, Y. Bila perkataan lain tu dia eja yang sama, maka buaya kena ada alif semula. Kena tambah alif semula. Sebab apa? Sebab ni buai ni eja yang sama dengan ni. Buai. Buai. Ejaan yang sama. Bila ejaan yang sama, maka buaya ni kena ada alif semula. Okey, faham? Okey. Yang tak faham boleh PM Ustazah. Itu saja untuk hari ini. Awak buat muka surat ni perkataan yang ke-135 sehingga perkataan yang ke-158. Satu muka surat sahaja. Okey, selepas siap, macam biasa, snap gambar kemudian hantar kepada Ustazah sendiri. Tak payah hantar dalam grup. Okey, boleh? Okey, untuk itu Ustazah sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.